Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton sesi ini. Sebelum saya bermula, saya harap anda semua berada di dalam keadaan yang sihat. So please stay safe and if possible, stay at home. Jika ada ahli keluarga atau rakan-rakan yang kini sedang bertarung dengan COVID-19, saya berdoakan agar mereka sembuh secepat mungkin. Amin. Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya buat sesi pertanyaan ini? Saya buat sesi ini sebab saya tahu ramai yang ada banyak soalan mengenai Pemerkasa Plus. Sebelum tu, saya ingin tekankan bahawa kita masih perlu mengimbangi antara keselamatan nyawa dan mata pencarian. Sudah lebih setahun kita berperang dengan COVID. Betul. Saya mungkin selalu bercakap tentang impak COVID kepada angka-angka besar seperti KDNK, pelaburan dan sebagainya. Tetapi saya juga sedar impak COVID secara langsung kepada rakyat secara individu juga sudah tentu besar. Ada yang hilang kerja, ada yang dipotong gaji, ada yang simpanan sudah tiada dan macam-macam lagi. Dan kerajaan juga sedar walaupun berjuta rakyat yang telah mendapat manfaat dari segala pakej yang diumumkan, namun setiap kali lockdown berlaku, sudah pasti rakyat secara umumnya akan risau tentang keadaan kewangan mereka hari ini ataupun pada masa-masa mendatang. Jika boleh, semestinya kerajaan akan cuba membantu setiap rakyat di Malaysia. Kerajaan sedar kita tidak pernah menghadapi krisis sebegini besar. Pada lockdown pertama tahun lepas, masa tu COVID baru saja melanda, kerajaan telah menyediakan jumlah bantuan yang besar untuk diberikan kepada seramai mungkin rakyat Malaysia. Namun, realiti hari ini tidak lagi seperti ketika lockdown pertama. Realiti hari ini adalah ruang perbelanjaan fiskal kerajaan adalah terhad. Dalam bahasa mudahnya, kerajaan mempunyai kekangan dalam memberikan bantuan kepada rakyat. Dengan ruang belanja yang terhad, namun keperluan yang tanpa had, langkah yang difikirkan terbaik buat masa ini yang perlu kita buat adalah untuk menggunakan wang yang ada untuk perbelanjaan utama. Maka itulah prinsip yang dipegang oleh Kementerian Kewangan semasa merencana Pemerkasa Plus. Itulah kebenaran pahit yang perlu saya sampaikan. Ruang perbelanjaan kerajaan terhad, maka sebab itu kita perlu membelanjakan kepada keperluan-keperluan yang utama. Okay, I will now answer some questions from all of you. Banyak soalan yang saya terima. Lebih 2,000 soalan. Saya tak bolehlah jawab semua, tapi saya cuba jawab isu yang banyak terima soalan. Pada pendapat saya, 4 hingga 5 bilion tu terlalu sikit untuk rakyat Malaysia yang ada 30 juta orang ni. Ramai terkandas zaman COVID, zaman PKP, zaman lockdown. Kita terkandas. Jadi kalau negara buat pinjaman sekalipun tambah hutang, rakyat akan faham. Itu pada pendapat saya. Saya faham dan sedar. Ramai orang yang beri cadangan untuk kerajaan tingkatkan lagi perbelanjaan untuk rakyat. Perkara pertama kita perlu ingat, Pemerkasa Plus ni bukanlah satu pakej terasing dari yang sebelumnya. Ia adalah sebahagian dari rantaian pakej-pakej bantuan yang kerajaan telah perkenalkan sejak pakej prihatin pada PKP 1.0 pada bulan Mac tahun lepas. Dari Mac tahun lepas, kita dah lancar 6 pakej dengan nilai RM340 bilion. Dari pakej-pakej ni, masih ada baki RM100 bilion yang akan dibelanjakan untuk tahun ini. Dari segi bantuan rakyat, seramai 8.4 juta rakyat yang memerlukan telah mendapat bantuan BPR. Bantuan JKP pula telah diterima lebih 1.2 juta PKS. Saya bukan menidakkan hakikat mungkin ada yang tercicir, tapi kita sentiasa cuba untuk memastikan seramai mungkin rakyat yang layak menerima bantuan yang sepatutnya. Berbalik kepada usaha kerajaan, Belanjawan 2021 sebenarnya ni bajet yang paling besar dalam sejarah kita. Kita peruntukkan RM322.5 bilion dan masih ada lagi baki. Bakinya RM200 bilion yang insya-Allah kita akan belanjakan sehingga hujung tahun ini. Jadi bila kita tengok bantuan kerajaan, kita kena tengok juga inisiatif-inisiatif yang masih berjalan di bawah pakej-pakej yang lalu seperti Belanjawan 2021, Permai, Pemerkasa yang pertama tadi dan juga
bukan setakat tengok apa yang diumumkan dalam Pemerkasa Plus. COVID ni macam perang, dan dalam perang memanglah banyak pertempuran. Duit kerajaan ni macam peluru. Setiap kali ada pertempuran, kita kena gunakan peluru. Dan pastinya sumber bekalan ni mestilah ada had. Sejak PKP 1 tahun lalu, kerajaan telah menggunakan sumber-sumber yang ada secara berhati-hati untuk melaksanakan semua pakej-pakej ini. Tetapi peperangan ini belum berakhir. So, balik kita kepada analogi pertempuran tadi. Kita telah gunakan banyak peluru. Jadi pastinya bekalan peluru kita untuk pertempuran-pertempuran berikutnya semakin berkurang. Jadi dengan sumber yang terhad ni, kita mesti gunakan sebaik mungkin dan cuba pastikan yang kita ada kemampuan untuk meneruskan peperangan ini dan bantu rakyat di masa akan datang dan juga terdekat. Mungkin ada yang kata, kalau dah kurang duit tu, kerajaan pinjamlah lagi. Ada pula yang kata, janganlah risau tentang had hutang sebab sekarang ni zaman COVID. Betul. Sebab itulah had hutang kerajaan sekarang berada di paras yang tinggi. Kita sudah berbelanja banyak wang negara untuk membantu rakyat sepanjang perang COVID-19 ini. Tapi had hutang tahap meminjam ni mesti ada. Tetap perlu ada ya. Kenapa? Hutang kita perlu bayar semula. Ini bukan duit percuma. Ada pokok, ada faedah yang perlu dibayar. Jika hutang terlalu tinggi, lebih banyak wang kerajaan terpaksa digunakan untuk dibayar hutang ni. Bermakna kuranglah wang kerajaan yang boleh dibelanjakan untuk rakyat dan juga untuk menguruskan negara. Jika had hutang tiada impak kepada kerajaan, jika meminjam tiada potensi memudaratkan kestabilan negara, saya pasti banyak negara di dunia ni yang telah mengambil hutang yang amat tinggi nilainya ya untuk diberikan kepada rakyat. Jika ia tidak beri impak negatif kepada rakyat Malaysia, kerajaan sudah pasti akan buat. Malah lebih mudah untuk kerajaan berbelanja saja sebanyak mungkin untuk rakyat Malaysia, terutamanya semasa COVID-19 ini. Jika ini dilakukan, sudah tentu kerajaan akan menjadi popular. Ada pihak yang akan tanya, mana pergi duit kerajaan? Ini perkara yang sudah saya bicarakan di media beberapa kali. Pada asasnya, hasil kerajaan telah berkurangan dengan mendadak kebelakangan ini. Cukai pun dah turun kerana banyak syarikat ataupun individu yang pendapatannya berkurangan. Malah ada juga syarikat yang tutup atau individu yang dulunya dia dapat bayar cukai tapi sekarang terkesan sehingga tidak perlu lagi untuk bayar cukai. Kita pun sekarang ni dah tak ada GST, bermakna tiada lagi saluran hasil melalui GST. Apabila aktiviti ekonomi menguncup melalui PKP sebegini, nilai dan kitaran wang juga menguncup sekaligus mengurangkan hasil kerajaan untuk dibelanjakan demi rakyat. Malangnya, kerajaan juga mempunyai komitmen hutang lama dari pentadbiran-pentadbiran dulu yang perlu kita bayar. Hutang ni bukannya semuanya hutang yang buruk. Ada hutang-hutang yang dibuat yang memberikan hasil kepada negara. Tapi ada juga hutang-hutang legacy yang kita bayar, yang perlu kita bayar, tapi tak ada hasil pun kepada negara, seperti 1MDB dan SRC. Hutang 1MDB contohnya dah hampir 40 bilion ringgit. Bayangkanlah apa yang kita boleh buat untuk rakyat dengan 40 bilion ringgit. So that is the reality. Our money is limited, but we must understand that this war could take longer than expected. Jadi sekarang ni macam mana kerajaan pilih siapa yang boleh dapat pemerkasa ni? Saya tak pernah dengar pasal pemerkasa ni. Sebab rakyat cakap sekarang ni diorang semua tak dapat apa-apa. Ramai dah rasa diorang ketinggalan dah. Sekarang macam mana dia nak ni? Okey. Kita faham ramai yang susah ya. Cuma bila ruang perbelanjaan terhad, kita berbelanja di tempat yang paling besar impak kepada rakyat dan strategi pemulihan negara. Jadi Pemerkasa Plus ni ada 3 teras utama. Secara ringkasnya, pertama, sokongan kepada kesihatan awam. Kedua, sokongan kepada rakyat. Dan ketiga, sokongan kepada ekonomi. Di bawah setiap teras ada inisiatif-inisiatif yang mensasarkan impak secara kelompok terbesar. Sebagai contoh, keutamaan yang pertama sekali adalah untuk kesihatan awam, untuk menyelamatkan nyawa rakyat kita. So tak ada guna segala perbelanjaan lain jika perkara utama ni kita tak selesai. Oleh itu kerajaan dah tambah 1 bilion ringgit untuk memerangi COVID-19 melalui Pemerkasa Plus untuk meningkatkan lagi kemudahan
perubatan kita dan juga kesihatan awam. Ini tambahan kepada 5 bilion ringgit yang sedia ada di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Kedua adalah untuk pastikan mereka yang hidup susah mempunyai bantuan kewangan. Mereka ni yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Mereka ini perlu dibantu dan kerajaan telah membelanjakan sebanyak 2.1 bilion ringgit melalui Pemerkasa Plus untuk menambah baik BPR untuk kali ini. Untuk bantuan tunai yang secara langsung, bantuan langsung dari segi tunai seperti BPR, BPN dan BSH, kerajaan sebenarnya dah belanjakan 32.1 bilion ringgit sejak Mac tahun lalu. Ketiga adalah untuk pastikan sebanyak mungkin orang yang bekerja sekarang ni tak dibuang kerja. Jika individu itu dibuang kerja, sekaligus mata pencarian mereka pun musnah. Jadi jika mata pencarian mereka musnah, mereka akan terus hidup merana semasa lockdown ini. Oleh itu, kerajaan dalam Pemerkasa Plus ini akan memperuntukkan 1.5 bilion ringgit melalui program subsidi upah. Mungkin ada yang tak tahu apa tu program subsidi upah. Secara ringkasnya, program subsidi upah ini ialah subsidi gaji pekerja yang dibayar oleh kerajaan supaya majikan tak buang pekerja-pekerja mereka. Setakat ini kita telah memperuntukkan 19 bilion ringgit. Dengan tambahan 1.5 bilion ringgit ini dalam Pemerkasa Plus, jumlahnya sekurang-kurangnya 20 bilion ringgit. Lebih 2.7 juta pekerja berjaya mengekalkan pekerjaan mereka kerana program ini. Pekerja yang dibantu biasanya tak tahu kerana subsidi ini diberikan oleh kerajaan kepada majikan. Ada pelbagai lagi inisiatif yang boleh tuan-tuan dan puan-puan rujuk. Jangan lihat pada BPR atau GKP saja. Malah saya galakkan rakyat untuk lihat apa jenis lagi bantuan yang disediakan oleh kerajaan, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga program-program bawah lembaga zakat negeri masing-masing. Lihat juga bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mereka juga mempunyai peruntukan untuk menolong rakyat Malaysia. Okey, saya ada soalan. Kalau pasal kerajaan tak ada duit tu, tak apa, saya faham. Tapi kalau mengenai hal duit KWSP, itu duit kami. Kenapa tak bagi je kami keluarkan duit tu? Okey, yang ini saya perlu sebut dekat sini bahawa iSinar ni tidak boleh menjadi our first option. Jika setiap kali kita lockdown, kita tak boleh terus cakap, okey, rakyat boleh keluar iSinar. Sedangkan kita semua tahu simpanan pencarum di KWSP itu ialah untuk simpanan hari tua kita. KWSP ni bukannya bank untuk kita keluarkan pada bila-bila masa kita nak keluarkan. Semasa kerajaan memperkenalkan program Air Lestari dan juga iSinar tahun lalu, ia bukanlah bertujuan untuk menjadi program kelaziman. Ia sebenarnya satu tindakan yang luar biasa. Pendekatan ini tidak pernah dibuat pentadbiran lain. Tidak pernah dibuat pentadbiran lain dahulu. Sama juga dengan moratorium automatik. Itu pertama kali dalam sejarah negara. Dalam hal KWSP ini, kerajaan mengambil langkah luar biasa dengan mengizinkan program Air Lestari dan iSinar kerana tahun lalu keadaan terlalu mendesak. Kita berbuat sesuatu di luar norma kerana pandemik ini satu fenomena yang luar biasa. Seperti negara-negara lain, ekonomi Malaysia juga merundum teruk tahun lepas. Dalam hal KWSP, kerajaan sentiasa berhati-hati kerana dana itu adalah amanah dan tanggungjawab yang diberikan rakyat, diberikan rakyat yang telah mencarum dari muda hinggalah ke besar. Jangan lupa, ramai juga pencarum KWSP yang tidak menyokong program iSinar dan Air Lestari ini kerana mereka tidak mahu melihat kedudukan KWSP terjejas dan memberi kesan kepada dividen yang mereka akan terima. Untuk pengetahuan ramai, lebih 80 bilion ringgit telah dikeluarkan oleh pencarum-pencarum melalui program Air Lestari dan iSinar setakat ni. Ini bermaksud 80 bilion ringgit wang persaraan untuk golongan pencarum sudah tak ada lagi dalam simpanan KWSP. Dari jumlah pencarum yang mengeluarkan simpanan ni, 83% adalah mereka yang berpendapatan bawah RM5,000. Jadi jumlah ni yang telah dikeluarkan begitu besar sekali, jumlah yang dikeluarkan oleh pencarum ini. Assalamualaikum IB. Ni saya ada soalan tentang moratorium ni. Cukup tak faham ni pasal ni. Kenapa moratorium ni tak dijalankan secara pukal untuk semua? Kenapa dia tak secara automatik? Itu soalan saya. Ya, semasa PKP 1 dulu,
kita memang betul buat moratorium secara automatik. Tetapi sekarang selepas kita kaji semula, kita putuskan bantuan bersasar ni lebih sesuai supaya golongan yang terjejas mendapat keutamaan. Kalau kita tengok dalam Pemerkasa Plus, golongan B40 boleh dapat moratorium. Golongan M40 dan T20 yang hilang kerja pun boleh dapat moratorium. Perniagaan mikro dan juga PKS dalam sektor yang tak dibenarkan untuk beroperasi akibat PKP sekarang ni, the lockdown sectors ni pun boleh dapat moratorium. Jadi bagi peminjam yang mengalami pengurangan pendapatan ni, tak kira lah dia M40 ataupun T20 pun boleh dapat pengurangan bayaran balik ansuran. Jadi semua golongan yang terjejas akan dapat bantuan. Kalau kita buat moratorium secara meluas seperti dulu, bukan saja golongan yang terjejas, tetapi syarikat yang untung besar, orang-orang kaya yang pendapatannya tak terjejas pun dapat manfaat ini. Keutamaan mestilah untuk mereka yang terjejas, bukan untuk mereka yang tidak terjejas. Setelah moratorium berakhir pada bulan September tahun lepas, mereka yang masih tidak mampu membayar balik pinjaman diberi peluang untuk melanjutkan tempoh moratorium. Lepas tu, kira-kira 85% peminjam dibayar semula pinjaman mereka. Ini maknanya kebanyakan rakyat Malaysia masih mampu membayar pinjaman mereka. Sejak itu, bantuan bank difokuskan kepada 15% peminjam yang masih mengalami kesulitan. Jadi kalau perlukan bantuan, hubungilah bank-bank anda ni dengan segera. Saya rasa YB terlepas pandang kepada golongan-golongan M40 yang juga turut terkesan di waktu-waktu COVID ini. Jadi saya nak tahu apa bantuan atau insentif yang government boleh berikan kepada kami. Sebenarnya nasib golongan M40 juga terbela dalam Belanjawan 2021 dan juga pakej-pakej rangsangan terdahulu, termasuklah dalam Pemerkasa Plus ni. Seperti yang saya sebut tadi, kita kena tengok secara keseluruhan semua pakej dan inisiatif di bawah Belanjawan yang masih lagi berjalan. Bagi golongan M40, kita sedar yang kelompok ni terdedah kepada risiko pinjaman bank. Bagi kelompok ini, ada tersedia bantuan bersasar yang dikendalikan bank. Tapi ini dihaskan untuk mereka yang telah terus hilang pendapatan ataupun pekerjaan, atau yang telah terjejas pendapatan, seperti contohnya majikan telah potong gaji. Jadi setakat ini sudah lebih 1.5 juta peminjam mendapat kelegaan dalam program bantuan bersasar. Mereka yang layak boleh mendapat moratorium pinjaman ataupun pengurangan ansuran pinjaman untuk mereka. Kita harap semua yang perlu rujuklah kepada laman web Bank Negara untuk dapat maklumat lanjut. Kita juga bantu M40 dalam hal pekerjaan mereka. Sebagai contoh, jika M40 tersebut bekerja dalam syarikat yang sedang susah, kita bantu M40 tersebut agar dia tidak dibuang kerja. Ini dengan program subsidi upah. Sepanjang tahun lalu, ramai M40 ni yang dapat terus kekal bekerja dengan majikan masing-masing melalui subsidi upah ini. Jika M40 itu dibuang kerja, kita sediakan bantuan dari segi Schemes Insurans Pekerjaan ataupun SIP bawah kelolaan Perkeso. Ada allowance mencari pekerjaan di bawah SIP. Bagi mereka yang layak, bulan pertama lepas dibuang kerja, boleh dapat allowance 80% daripada gaji. Bulan kedua dapat 50%, bulan ketiga dan keempat dapat 40%, dan bulan kelima dan keenam dapat 30%. Pendekatan yang kita ambil terhadap kelompok M40 ni banyak mengikut keperluan spesifik individu tersebut. Kalau individu tersebut daripada golongan M40 ni adalah seorang pengusaha, kerajaan juga bantu dengan pelbagai skim bantuan usahawan ataupun perniagaan di bawah pelbagai agensi dan kementerian-kementerian yang berkaitan. Jadi tidak tepat mengatakan M40 tidak mendapat perhatian. Kalaulah nak tahu lebih lanjut apa bantuan yang anda layak terima, layari je website Manfaat Belanjawan. Assalamualaikum, Tengku Zafrul. Nama saya Nadine Kamal. Saya merupakan penerima GKP, tapi GKP 1.0. Jadi soalan saya layak untuk dapat GKP seterusnya ni tambahan 500 saja ataupun 1,500? Okey, untuk GKP atau Grant Khas Prihatin, mereka yang telah menerima GKP sebelum ini akan menerima GKP tambahan
yang diumumkan di dalam Permekasa Plus. Kadar GKP ni akan ditambah sebanyak RM500 kepada RM1,500. Ini bermakna hampir 1 juta PKS Mikro akan menerima RM1,000 pada bulan Jun dan RM500 lagi akan disalurkan pada bulan Julai. Bawah GKP 3 ni, kita akan belanjakan RM1.5 bilion untuk 1 juta penerima. Jadi jumlah keseluruhan GKP yang kita belanjakan ni ialah RM5.1 bilion. Okey, ya, itu saja soalan-soalan yang saya cepat jawab hari ini. Saya harap ia dapat sedikit sebanyak menjelaskan berapa persoalan di fikiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, kalau nak tahu manfaat yang layak anda terima, layari website Manfaat Belanjawan MOF. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.